Kita nak terus bersama dengan beliau dan juga ibunya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya apa yang dilalui selepas kehilangan kaki kanannya disebabkan oleh kanser tulang ini. Baik, kita terus bersama dengan mereka. Muhammad Naim Azli, Robert Rashid dan juga Fauzidah Ismail, ibunya, kini bersama-sama dengan kita dari Besut, Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita harapkan kedua-duanya sihat dan keluarganya juga sihat pastinya. Mungkin sedikit pengenalan, kan tadi kita dah tahu macam mana dan apa sebenarnya kanser tulang yang dialami keadaan. Cuma kita mungkin nak tahu juga, Naim Azli ini seorang yang begitu tabah, begitu cekal. Sekarang ni ada perniagaan untuk menyara keluarga dan juga kos rawatan. Bagaimana ibaratnya ada satu lembaran baru yang sememangnya boleh dimulakan selepas segala yang diduga itu menjadi satu keperitan yang dialami? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami, Naim. Saya selepas pada saya sakit ni, saya akan terus bersemangatlah. Sebab saya rasa diri saya ni ada kekurangan. Saya nak tunjuk dekat semua orang bahawa saya ni boleh buat macam orang lain. Boleh jadi kuat macam orang lain, boleh cari duit macam orang lain. So saya nak tunjuk dekat semua orang yang saya ni mampu untuk berjayalah. Baik. Naim, kami tertanya-tanya juga, walaupun tadi dalam sedikit pengenalan tadi dah ceritakan bagaimana mula rasa menggigil, kan, lutut sakit-sakit. Tapi ketika itu, apa yang menyedarkan, yang membawa Naim untuk buat pemeriksaan? Keadaan ketika itu dah tahap serius mana sebenarnya? Yang betul-betul kadang kita rasa macam mungkin sakit biasa je. Tapi ada motivasi untuk pergi buat pemeriksaan doktor tu. Keadaan seriusnya bagaimana masa tu? Keadaan yang seriusnya saya terlampau sakit. Saya pun pergi hospital untuk membuat pemeriksaan lah. Saya buat x-ray dekat lutut saya. Doktor cakap lutut saya ni sebelah kanan dah tak ada tulang. Dah tak ada tulang. So saya kena pergi hospital yang besar, SUSM. Saya paksalah pergi sana. Doktor cakap saya ni kanser. Sebab doktor ada buat pembedahan di bahagian lutut untuk mengambil sampel lah, buat letak dalam makmal. Lepas tu doktor sahkan Naim ni kanser tulang. Okey, Puan Fauzidah juga bersama dengan kita, seorang ibu yang menyaksikan segala keperitan yang dialami oleh anaknya, kan. Melalui fasa getir itu satu hal, tetapi bagaimana anak itu bangkit semula pun satu yang begitu memberi inspirasi. Puan Fauzidah mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami apa perasaannya melihat anaknya si Naim ini berada pada keadaan yang sekarang ini seperti sebaris dengan orang lain. Macam tadi kan gambar dan naik stage dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Mungkin Puan Fauzidah nak kongsikan bersama dengan kami, Puan. Okey, macam ni. Saya sentiasa bagi sokongan setiap apa yang dia buat, termasuklah adik-beradik dia. Sentiasa bagi sokongan dan kami tak tunjuk sangatlah kesedihan kami lah. Setiap gerak kerja dia, kami semua tolonglah sebab dia nak gerak pun payah, kan. Jadi kami adik-beradik termasuklah abah dia bagi sokongan sepenuh pada dia lah. Tak kira apa kerja yang dia nak buat, kami semua sokong. Ya. Naim, ketika itu bagaimana? Kita sebagai seorang manusia bila hilang anggota badan, kan, dulu kita pernah melalui kehidupan normal. Tapi hilang secara tiba-tiba. Ketika itu di mana datangnya? Kita tahu keluarga memberi sokongan, tetapi diri sendiri untuk bangkit, kan? Sebab kita dah melalui satu fasa perubahan besar dalam hidup kita. Bagaimana masa tu Naim cepat-cepat bangkit? Naim masa tu keadaan Naim sakit sangat. So Naim rela dengan hati terbuka nak buanglah kaki sebelah sebab sakit sangat kan benda tu. So terpaksa buang. Lepas pada Naim sedar tu, Naim tengok dah tak ada.
Lepas tu reda je lah. Macam mana? Lepas tu Ya, silakan Naim. Ya. Sebagai ibu, Puan, Ya. ketika itu bagaimana pula Puan menerimanya? Apa dia? Ketika saat itu pastinya beliau melihat anak dalam keadaan yang mungkin di bibir kata reda, tetapi di hati bagaimana seorang ibu melihat keadaan anak ketika itu, perasaan Puan ketika itu? Ya, selepas pembedahan tu kami tunggu dia keluar, saya dengan suami saya, dan saya dapati dia dah tak ada sebelah. Dia pun baru sedar. Jadi kami buat macam biasa je lah. Permulaan tu walaupun kami sembunyi perasaan kesian dan juga sedih itu. Terpaksalah sebab dia masih muda kan. Betul. Saya dan suami bagi sokongan kat dia sehinggalah dia boleh keluar. Alhamdulillah dia cepat sembuh daripada, maklumlah, potong kaki. Ya. Doktor sendiri pun cakap dia cepat sembuh dan dia cepat boleh pulang daripada hospital lah. Itu satu kemajuan untuk diri dia lah. Alhamdulillah. Pastinya cepat sihat. kebergantungan kita kepada Yang Maha Esa juga antara satu yang sememangnya diperlukan, Puan, kan? Apa sekalipun yang jadi, kita berbalik kepada ini merupakan takdir dan sebagainya. Apa yang mungkin Puan boleh kongsikan? Bagaimana Puan boleh menerima takdir ini? Boleh bercerita dengan kami? Masih lagi boleh memberikan inspirasi dan semangat. Mungkin sesuatu yang boleh juga bagi impak kepada diri kami untuk melihat keadaan dan bersyukur pada ketika mendapat kehidupan yang sekarang ni, Puan. Macam ni, semasa dia di hospital, ramailah yang buat sembahyang hajat untuk dia, bukan sahaja suami saya, mak saudara dia, kawan-kawan, cikgu-cikgu semua buat sembahyang hajat untuk dia lah, supaya cepat sembuh dan dipermudahkan segalanya lah. Sokongan daripada orang ramai, sanak saudara, semuanya memudahkan keadaan. Alhamdulillah, kami semua dipermudahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Naim, di sebalik kesakitan, di sebalik ujian pastinya ada hikmah, kan? Naim tahu benda tu. Jadi bila apa yang berlaku ni, rupanya ada benda lain yang Naim, satu lagi pembaharuan dalam hidup Naim. Maknanya Naim berniaga, tak sangka kalau dulu dapat pendapatan RM50 sebulan, tetapi bila ada orang mengetahui berkenaan dengan cerita-cerita Naim ni, alhamdulillah pendapatan Naim pun bertambah. Mungkin Naim boleh ceritakan bagaimana di sebalik kesakitan tu sebenarnya ada hikmah yang berlaku dalam hidup Naim. Naim, selepas Naim sebelum ni Naim kerja dekat luar, Naim kerja biasa je, gaji pun biasa je. Sekarang masa sakit tu alhamdulillah dapatlah rezeki tu. Masa Naim dulu pernah viral, lepas tu Naim dekat media sosial, siapa nak beri bantuan bolehlah, sebab Naim ni bukan orang senang. Sebab kos rawatan Naim ni bukannya murah. Kemoterapi ni, kemoport ni 1,900. Dia punya buat pembedahan tu apa semua. Banyaklah tambah tu. Jadi masa itulah masuk rezeki. Mana hutang-hutang yang dah lama Naim selesaikan. Bil hospital pun kena bayar sendiri masa tu. Kad OKU pun belum dapat. Lepas pada kemoterapi yang akhir 6 kali, yang akhir baru dapat. So semua free lah. Alhamdulillah lah. Okey, sekarang ni pun kita difahamkan yang Naim menggunakan kaki palsu, betul? Betul. Okey, ada cerita juga katanya di sebalik kaki palsu ada insan yang juga membantu untuk menghadiahkan. Mungkin Naim boleh ceritakan bersama dengan kami?
okey, masa tu Naim kan viral dekat Facebook sekejap. Lepas tu ada warga Brunei ni, dia ada anak dia pun sakit sama umur dengan Naim. Dia datang dekat Kelantan untuk buat rawatan lah. Sakit dia tu sama dengan Naim. So masa tu Naim viral, dia pun tahu dah hospital tu sama dengan anak dia. So dia pun contact dengan Naim. Kami berjumpa dekat dalam ward. Lepas tu masa berjumpa tu dia cakap lah nak buka dana dekat Brunei untuk membuat kaki palsu lah untuk Naim. Alhamdulillah lah, orang Brunei ramai yang baik hati bagi dekat Naim sampai boleh beli kaki palsu. Lepas tu alhamdulillah lah, dia Naim ambil gambar apa semua, dia pun gembira dengan Naim. Naim pun merapat dengan dia orang macam keluarga sendiri lah. Baik. Naim, sekarang ni keadaan kesihatan Naim bagaimana? Kesihatan Naim sekarang ni dah sihat alhamdulillah. Tapi perlu buat scan lah setiap 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan. Lepas ni 6 hari bulan Naim perlu buat scan lagi untuk rawatan susulan. Okey, mungkin antara kita nak tahu apa perniagaan yang dijalankan kan, bagaimana untuk bersama-sama membantu. Manalah tahu, tengok-tengok ada yang berkenan kan dengan perniagaan kecil, online business Naim tu. Naim kongsikan bersama dengan kami bagaimana mereka yang mendengar ni nak turut sama membeli, membantu. Silakan. Okay, siapa-siapa kalau nak membeli dengan Naim ada jual dekat online. Bolehlah tengok dekat Facebook Naim ke apa semua, bolehlah. Apa Facebooknya Naim? Boleh tengok. Apa Facebooknya, nama Facebooknya? Facebook Naim Azli, Naim Naim Azly, Naim Azli. Okey. Naim, siapa yang menjadi tulang belakang kan bagi kata-kata semangat Naim? Mungkin boleh berniaga begini mesti ada insan-insan yang membantu Naim kan. Nak buat posting ke apa ke semua kan. Bagi Naim, ramai yang support Naim. Orang tak kenal pun ramai yang support Naim. Naim pun ambil lah kata-kata diorang, kata-kata yang baik. Siapa yang kata-kata yang buruk tu Naim ambil juga. Tapi biasalah ujian kita kan, kita jadi macam ni, ada juga yang buruk, ada yang baik kan. Terpaksalah kita kena terima benda tu. Adik-beradik pun tolong juga kan dalam perniagaan ni? Adik-beradik pun saya tolong juga, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Puan kalau mungkin ada kata-kata yang tak tercakap, tak tersampai kepada Naim. Yalah, kadang-kadang nak bagi semangat, nak tunjukkan anak, kita nak anak semangat ni, kita sendiri kena kuat. Tapi hari ni mungkin kata-kata itu dapat bagi impak kepada kita. Dan apa sebenarnya Puan yang nak sangat di hati ini nak sampaikan kepada Naim? Mungkin Puan boleh tengok muka Naim hari ni, sampaikan sedikit pesanan kekuatan yang datang dari hati Puan. Gini. Macam saya sentiasa bagi semangat dekat dia, sentiasa beritahu. Apa-apa pun saya sentiasa beritahu kat dia. Ingat bahawa kita ni walaupun tak sempurna, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Kita mohon pada Allah supaya dipermudahkan segala urusan. Setiap kerja dia, setiap gerak-geri dia, saya yang sokong dia dari belakang. Dan juga adik-adik yang lain lah, termasuklah abah dia lah. Contohnya kalau nak hantar barang tu dekat GNT tu, abah dia yang hantar. Macam saya tolong dari segi tu barang ke, packing ke, apa-apa sajalah. Itu untuk di atas rumah. Kalau dekat bawah rumah pula, dekat halaman rumah tu saya sokong dia dari segi perhiasan halaman rumah lah, supaya dia turun daripada rumah untuk santai-santai, dia tengok tenang je dekat halaman rumah. Tu yang saya nak dia tenang je. Jangan bagi dia berserabut, sedih hati, stres. Saya tak nak bagilah. Saya akan buat apa saja untuk dia setakat saya mampu. Termasuklah adik-beradik yang lain, saling membantu. Baik.
Itu saja. InsyaAllah kami doakan yang terbaik juga untuk Naim. Naim, teruskan semangat. Kami sangat-sangat bangga dengan semangat yang ditunjukkan oleh Naim sendiri. Menang sendiri bangkit daripada apa yang telah berlaku dalam hidup Naim. Ya. Ya, Assalamualaikum. Jaga diri semua. Terima kasih. Terima kasih.